يا حامل القرآن قد خصك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum الرحمن warahmatullahi بالفضل wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua warga IQ, والروح anak-anak pelajar, والريحان guru-guru, ibu bapa serta para penonton yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, pada taujihat tulab pada kali ini saya nak berkongsi berkenaan satu perkara, iaitu kelebihan membaca Al-Quran walaupun tidak memahami makna bacaan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita supaya kita mentadabbur dan memahami makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca untuk kita mengambil pengajaran daripadanya. Namun pada kali ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah berkenaan dengan kelebihan kita membaca Al-Quran walaupun kita tidak memahami makna. Kerana saya perhatikanlah, kita semua pun mungkin boleh melihat balik diri kita sendiri. Adakah selama ini kita membaca Al-Quran, kita memahami setiap kandungan isi Al-Quran tersebut? Sebagai contohnya, saya bawakan pada setiap hari Khamis malam Jumaat kita ada buat munajat Aidul dan kita baca surah Yasin. Adakah kita memahami di sebalik surah Yasin tu kisah-kisahnya dan kandungan ayat-ayatnya? Kemungkinan kebanyakan daripada kita tidak faham makna di sebalik bacaan yang kita baca. Bahkan anak-anak pelajar yang menghafaz 30 juzul Al-Quran, mungkin bacaan-bacaan tersebut banyak yang tidak difahami makna, kerana mungkinlah tidak kesempatan masa nak melihat terjemahan ayat Al-Quran tu, mungkinlah. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi satu kisah yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya, iaitu seorang anak murid telah bertanya kepada gurunya, apakah kelebihan membaca Al-Quran ni tanpa memahami makna? Jadi guru tersebut, dia tanpa menjawab persoalan tersebut, dia menyuruh anak murid dia ambil satu bekas isi air dekat sungai, bawa balik ke tempat guru tersebut. Jadi bekas tersebut sengaja dibocorkan oleh guru tadi. Dan anak murid tadi, dia ambil air sungai, belum sempat sampai ke tempat guru dia, air telah pun kering, bocor tengah jalan. Jadi anak murid dia buat perkara ni, guru dia pun suruh buat tiap hari, ambil air dekat sungai. Dalam satu tempoh masa, guru dia pun menerangkan apa di sebalik hikmah di sebalik perbuatan yang anak murid dia buat tadi, yang boleh dikaitkan dengan membaca Al-Quran tanpa memahami makna. Jadi anak murid dia kata dia tak nampak lagi apa kelebihan dia, sedangkan dia rasa macam buat satu perkara yang sia-sia. Adakah kita pun merasa perkara yang sama? Buat perkara yang sia-sia, membaca Al-Quran tapi tak faham makna. Macam kita tengok berita dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Tamil dan Mandarin dan sebagainya yang kita tak faham. Bolehkah kita kaitkan dengan diri kita yang membaca Al-Quran? Kita tidak nafikan kalau setiap huruf yang kita baca kita memang dapat pahala, tapi ada kesan lain sebenarnya yang ingin diterangkan melalui kisah tadi. Walaupun dirasakan seperti sia-sia perbuatan anak murid dia ambil air dekat sungai, tapi tuan guru tadi dia sebut kepada anak murid dia, cuba kamu perhatikan di sepanjang jalan kamu dari sungai tadi ke tempat ni, apa yang berlaku. Air yang tumpah tadi telah menyuburkan tanam-tanaman di sepanjang jalan tu. Jadi tumbuhlah bunga-bunga yang indah di sepanjang jalan tu. Jadi begitu juga dengan orang yang membaca Al-Quran ni, walaupun tidak faham makna, guru dia kata sebenarnya bacaan Al-Quran tadi dapat menyucikan
hati pembaca Al-Quran tu. Jadi banyaknya membaca Al-Quran setiap hari, membaca Al-Quran anak-anak murid kita, baca Al-Quran di sekolah, di rumah, dia dapat menyucikan hati pembaca tersebut. Walaupun kita rasakan kita tak faham makna, walaupun kita rasakan macam kita tak dapat ambil iktibar, manfaat daripada bacaan Al-Quran, tapi sebenarnya bacaan Al-Quran tadi dia dapat menyucikan hati kita dan membawakan diri kita ni lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah sahaja perkongsian saya pada kali ini. Sekian saja. Saya harap dapat mengambil manfaat lah, dapat diambil manfaat oleh semua anak-anak pelajar, guru-guru serta ibu-bapa yang berada di rumah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والروح والريحان يا دائم الترتيب